Sejarah pahlawan dusun, Sogunting berperang melawan Kompeni British pada tahun 1894 hingga 1905 kerana mempertahankan keluhuran adat istiadat dusun. Beliau dilahirkan di Mumus atau Serincing, Kota Marudu sekitar tahun 1859 dan berbangsa Dusuniwan. Seorang yang cintakan adat dan budaya dusun, oleh kerana itu dia tidak bertoleransi dengan pihak yang melanggar adat dan budaya dusun. Beliau kemudian dilantik menjadi ketua suku kaum dusun di Mumus atau Serincing. Penentangan Sogunting bermula hampir sama waktu dengan penentangan Mat Salleh, cuma sedikit lebih awal dari penentangan Mat Salleh. Menurut catatan British, penentangan Sogunting bermula ketika seorang pegawai British yang merangkap kerani pejabat daerah Serincing telah menghina adat dusun kerana kerani British tersebut mahu mengambil seorang wanita dusun sebagai isterinya dengan percuma tanpa membayar berian. Cerita Lisandi menceritakan hal yang sama, iaitu seorang kerani sebab ingin mengahwini seorang gadis dusun tapi beliau tidak mahu membayar berian serta sogit menurut adat budaya dusun. Hal yang melibatkan soal adat suku peribumi yang tidak diambil kira oleh pihak polis waktu itu kerana di luar bidang kuasa mereka. Tanpa berputus asa, Sogunting kemudian mengadu pelanggaran adat tersebut kepada Ketua Anak Negeri, Datuk Undok, tapi aduannya tetap tidak dilayan. Datuk Undok sebagai Ketua Anak Negeri yang bertanggungjawab membantu masyarakat dalam soal adat istiadat pula, telah menuliskan laporan kepada residensi di kawasannya, Mr. R.M. Little menuduh orang yang bersalah dalam kes ini adalah Sogunting sendiri, kerana dia sebagai ketua suku kaum dusun di Mumus seharusnya tahu menyelesaikan masalah yang berada di kawasan pentadbirannya. Tidakkan pihak British yang tidak mengendahkan aduannya membuatkan Sogunting menjadi berang? Beliau menggangap mereka mencabar keluhuran adat istiadat bangsa dusun. Sogunting mengumpulkan pasukan dusun dari Mumus dan memimpin pasukan tersebut untuk menyerang balai polis dan pusat pentadbiran British di Mumus Serincing. Residen yang menjabat di kawasan tersebut ketika itu, iaitu Mr. R.M. Little, berjaya menyelamatkan diri dari serangan ini. Akan tetapi si kerani yang melakukan penghinaan terhadap adat kaum dusun dan merendahkan martabat wanita dusun itu berjaya dibunuh bersama 7 anggota polis Serincing. Serangan ini terjadi pada tahun 1894 di mana Sogunting ketika itu baru berumur 35 tahun. Pemberontakan pun bermula melawan British. Dalam catatan British, penentangan Sogunting ini dinamakan Sigunting War, Perang Sigunting. Sejurus serangan tersebut, pada bulan Mei 1894, pihak Kompeni British melakukan serangan ke atas Mumus untuk menangkap Sogunting dan pengikutnya. Kaum dusun di kawasan Mumus tidak melakukan banyak penentangan, di mana penduduk Mumus kemudian menyerah diri. Walau bagaimanapun, Sogunting dan pengikutnya melarikan diri sehingga beliau secara rasminya menjadi buruan pihak Kompeni British. Sogunting dan pengikutnya telah berundur ke Tempasok di mana mereka mendirikan sebuah kubu di Perkampungan Sayap, Kota Belud. Isteri Sogunting dikatakan sakit, maka tidak ikut berundur ke Tempasok. Pegawai Kompeni British bernama W.H. Hastings telah membuat ubat untuk mengubati isteri Sogunting. Kubu Sogunting di Sayap, Kota Belud terletak di atas bukit dan di sekitar kubu itu ditanami bambu runcing yang bernama sudah yang dapat melukai bahkan membunuh. Kapten Barnett memimpin serangan ke atas Perkampungan Sayap di Tempasok pada 2 Jun tahun 1894. Seperti yang dirancangkan, pada 2 Jun tahun 1894, I.R. Dunlop memimpin 30 orang polis kompeni dibantu oleh 50 polis kompeni British yang lain yang diketuai oleh Mr. W.H. Hastings dan Mr. G. Ormsby melakukan serangan ke atas kubu Sogunting di Sayap. Kedudukan kubu Sogunting terletak 200 kaki dari paras Sungai Wariu, suatu kedudukan yang agak strategik. Menurut catatan British, dari kejauhan mereka sudah mendengar kaum dusun di Sayap membunyikan gong dan gendang sebagai tanda untuk berperang. Kerana kedudukan kubu tersebut yang agak tinggi 200 kaki dari paras Sungai Wariu, anggota polis kompeni agak ragu-ragu untuk menyerang, maka sebahagian anggota polis dikerahkan untuk bergerak dan bertahan di kawasan tepi Sungai Wariu. Tindakan ini disalaherti oleh pasukan polis lain sehingga pasukan polis dari kelompok belakang melakukan serangan dan cuba merompok kubu Sogunting.
Serangan ini dibalas dengan tembakan dan batuan yang dilempar dari kubu oleh pasukan Sogunting. 2 polis company terbunuh dalam serangan ini dan 18 yang lain tercedera. Banyak yang mengalami luka kaki kerana terkena sudah bambu runcing yang ditanam di sekeliling kubu. Kapten Barnett sendiri cedera dalam serangan ini di mana kepalanya terkena tembakan sehingga beliau mengalami banyak pendarahan. Walau bagaimanapun, seorang lelaki tempatan yang menyertai ekspedisi ini, iaitu Durrahman, telah mengubati Kapten Barnett dengan herba hutan sehingga pendarahan tersebut dihentikan. Kapten Barnett kagum dengan teknik pengubatan Durrahman dan ingin membeli rahsia resepi ubat yang dipakainya. Tapi beliau menolak. Tanpa berputus asa dan berundur, Kapten Barnett kemudian membuat keputusan untuk menyerang dari arah berlainan pula. Serangan kedua ini nampaknya berjaya memecah kubu pertahanan Sogunting. Kubu itu akhirnya ditakluk British, di mana 7 pengikut Sogunting terbunuh. Sogunting dan beberapa pengikutnya berjaya melepaskan diri dari kepungan dan berundur ke kawasan pendalaman, iaitu di kawasan sekitar Gunung Tambuyukon di utara Gunung Kinabalu. Sogunting menjadikan Gunung Tambuyukon sebagai markas baru mereka untuk menentang British. Ketua kampung dan penduduk kampung Sayap pula telah menyerah diri setelah kubu mereka telah ditakluki. Selama bersembunyi di kawasan pedalaman, Sogunting melakukan perang gerila selama 7 tahun menentang British. Sekitar tahun 1896, Sogunting telah menimbulkan kembali huru-hara di Kota Merudu hingga memaksa pihak British menghantar pasukan polis untuk mengamankan keadaan di samping untuk menghalang Mat Salleh untuk bergabung dengan Sogunting untuk menentang British. Ini ada dicatat di dalam catatan British Note to Borneo demikian. Mat Salleh kept quiet, leading the existence of an article until April 1896 when he was discovered to be hampering trade by intimidating peaceful merchants and smuggling arms into the Labok district for what looked like an organized rising. He received a backing on the Labok River from the Dumpas Dusuns, and plans were made to refuse to purple tax, to defy the government and to make Mat Salleh chief. Early in August, Mr. Whitley was ambushed when coming up the Labok by his boat and had 3 of his paddlers killed, himself only escaping through the fact that he was the target at which the native marksman aimed. A reward of £100 was offered for Mat Salleh's capture, and Hsu was decided to send an expedition against him on a larger scale. Mr. Little took a force via the Sugut River and Mr. Don knocked one by way of Kaitan, while another party was sent from Kudat to prevent Mat Salleh joining hands with Sogunting, the Momos chief, who was again causing trouble in Marudu Rota 1922, 190 hingga 191. Setelah 7 tahun berperang, akhirnya Sogunting diberikan tawaran untuk berdamai dari pihak British. Sogunting menerima tawaran perdamaian tersebut dan mulai menghentikan perang gerila pada tahun 1901. Menurut sumber lain, Sogunting dikatakan telah mengambil keputusan untuk bertemu dengan Mr. Abshi Francis untuk memberikan maklumat kepadanya mengenai rancangan konspirasi Dato' Undok untuk menyerang pusat pentadbiran Company British di Kampung Timbang Batu dengan niat untuk membunuh pegawai daerah. Dengan menerima tawaran perdamaian dan juga maklumat yang diberikan oleh Sogunting kepada pihak Company British, dia diampunkan dan dilantik menjadi ketua suku kaum dusun di Kota Marudu. Pada tahun 1906, Sogunting meninggal dengan damai di usia 47 tahun, di mana ia diiktiraf sebagai salah satu pahlawan Sabah. Sumber sejarah pertama, Rota Owen, 1922, British Note to Borneo, an account of its history, resources, and native tribes. 2. The Mat Salleh Revolt 1894 hingga 1905 ke G. Tregoning, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, VRL, 29 No. 173 Me 1956 20 hingga 36. 3. Gambar oleh George Woolley, Museum Negeri Sabah. Thanks for watching. Please subscribe and comment.